Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Jalla wa ala kerana diberikan kurniaan yang sangat agung. Kita telah mempelajari sejumlah daripada karya seorang ulama yang besar, iaitu Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab, dalam rangka kita membetulkan dan mensahihkan dan memelihara dan memulihara akidah kita sebagai seorang Muslim. Dan setelah mana kita mengambil pengajian kita dalam kitab Tauhid dan kita dah membaca Al-Qawaidul Arba', dan hari ini kita sampai kepada satu lagi siri pengajian akidah yang sangat penting, iaitulah membincangkan tentang nawaqidul Islam, perkara-perkara yang membatalkan Islam, yang menyebabkan pegangan seseorang Muslim itu terbatal dan menjadikannya murtad. Na'udzubillahi min zalik. Dan ini adalah perbincangan yang sangat penting, walaupun hakikatnya sama ada yang sedar ataupun yang tidak sedar, kita telah pun mempelajari perkara ini. Apa sahaja yang disebutkan dalam kitab ini, 10 perkara ini, sebenarnya kita sudah pun mempelajarinya sepanjang kita mempelajari kitab Tauhid. Tetapi seperti yang anda sebut, kita sedang membuat rumusan daripada pengajian kitab Tauhid. Kita telah rumuskan makna Tauhid dalam Al-Qawaidul Arba', dan seterusnya kita hendak merumuskan apakah perkara-perkara yang membatalkan Islam dalam nawaqidul Islam yang 10 ini, insya-Allah taala. Kerana Islam, seperti mana kita tahu, bukanlah satu benda yang orang kata apa, macam fahaman agama yang sesat, agama yang batil. Agama mereka tidak ada di sana satu keimanan yang kukuh. Sebab itu kita tengok penganut mereka boleh berpindah agama sesuka hati, nas'alullah al-afiyah. Tetapi Islam adalah agama yang hak, agama yang benar, agama yang sahih, agama yang sebenar-benarnya adalah agama. Maka sebab itulah kita perlu memelihara agama Islam ini dan menjaga diri kita supaya tidak terkeluar daripada landasan ajaran Islam. Jadi insya-Allah pada siri-siri yang akan datang, kita akan membincangkan tentang perkara-perkara yang menjadi pembatal keislaman, yang mana ia bukanlah terhad kepada 10 ini seperti kita akan jelaskan nanti, tetapi ini adalah yang paling utama. Baiklah, perbincangan kita berkisar tentang, dia kata, nawaqidul Islam. Nawaqid jam'u naqidin. Nawaqid jamak kalimah kata plural bagi naqid, nun alif qaf dad. Jamaknya nawaqid, nun waw alif qaf dad. Dan dia adalah bergagan dengan kalimah naqis dan nawaqis. Naqis dan nawaqis dengan sad muhmalah. Sekarang kita ada nawaqid dengan dad mu'jamah. Baik. Islam ada nawaqis, ada nawaqid. Nawaqis pengurang, yang mengurangkan iman, nawaqisul iman. Adapun yang kita nak bincang hari ini adalah nawaqid. Nawaqisul iman, sekejap lagi kita akan bahaskan bagaimana iman itu bertambah dan berkurang. So, makna kalimah nawaqid ialah menguraikan, meleraikan, membuka ikatan dan simpulan, yang maksudnya adalah al-ibtal, membatalkan. Jadi ini adalah makna nawaqid al-Islam. Dan diistilahkan di sisi ulama sebagai ar-riddah, disebut juga dengan nama yang masyhur yang digunakan istilah dalam kitab-kitab fiqh, iaitulah ar-riddah, murtad. Jadi dia adalah sama. Maksudnya apa yang kita nak bincangkan di sini adalah berkaitan dengan ar-riddah, perkara-perkara yang menjadikan
pelakunya, jikalau dia dahulunya seorang Muslim, terbatallah Islamnya. Dan kalimah yang segagan dengan kalimah nawaqidul Islam ialah ar-riddah. Ataupun dan pelakunya, orang yang melakukan perkara tersebut dipanggil al-murtad. Al-murtad. Nas'alullah al-afiyah. Dan kalimah ar-riddah dari segi bahasa bermaksud ar-ruju'u ani syai'. Ar-ruju'u ani syai', kembali daripada sesuatu. Dan maknanya dari segi istilah syarak ialah qat'ul Islam, memutuskan keislaman. Ay ar-ruju'u anil islami wa adamul istimrari alaihi wa adamu dawamihi. Iaitulah keluar daripada Islam dan tidak berterusan di atasnya. Sawa'an kana bin niyah, sama ada dilakukan dengan niat, au bil qawli au bil fi'li, atau dengan ucapan atau dengan perbuatan. Sawa'an kana ila ayyi dinin minal adyan, sama ada menukar kepada agama lain, au aqidatin minal aqaid, atau kepada satu akidah daripada akidah-akidah, kepercayaan-kepercayaan, tanpa dia, walaupun dia tak ijtihad, dia tukar agama, tapi dia percaya satu kepercayaan yang kepercayaan itu berlawanan dengan Islam dan membatalkan Islamnya. Awil ilhad, ataupun dia menjadi ateis terus, na'udzubillah min zalik. Wala yusamma al-kafiru al-muntaqilu min dinin ila dinin murtaddan fi syar'i. Dan tidak dinamakan orang yang menukar agama, yang orang kafir yang menukar dari satu agama ke satu agama, ini tidak dinamakan sebagai murtad di sisi syarak. Jadi yang murtad itu ialah apa? Orang Islam berpindah sama ada kepada agama yang baru atau kepada akidah. Dia menganut satu akidah, satu kepercayaan, atau dia satu amalan, satu apa nama kita kata upacara dalam hidupnya yang dia anuti atau dia lakukan, walaupun sekali yang benda itu berlawanan dengan Islam. Berlawanan dengan Islam. Dan ia juga bergagasan ataupun bergandingan kalimah ini, kataan ini, bersamaan juga dengan istilah al-kufru, istilah kufur. Istilah kufur. Dan kufur ialah perkara yang berlawanan dengan Islam, berlawanan dengan asal iman. Kufur ialah perkara yang berlawanan dengan Islam, yang berlawanan dengan asal iman. Kalimah al-kufru dari segi bahasa ialah as-sitru. Dari segi bahasa maknanya penutup. At-taghtiyah, menutup. Itu makna kalimah kufur. Seperti mana firman Allah Ta'ala, kamathali ghaithin a'jabal kuffar. Seperti hujan yang mengagumkan kuffar. Kuffar di sini ialah petani. Golongan petani dinamakan sebagai kuffar kerana apa? Kerana mereka mengambus biji benih ke dalam tanah. So itu asal maknanya dari segi bahasa. Dan malam juga disebut sebagai kafir. Seperti mana kata Labid ibn Rabi'ah, hatta idza alqat yadan fi kafirin, sehingga dia meletakkan tangannya ke dalam kafir. Kafir di sini adalah malam. Gelap malam, tak nampak tangan dia. Ini dari segi bahasa. Dari segi bahasa. Dari segi syarak, istilahan, kata Syekh Abdul Rahman ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah, haddul kufril jami'i li jami'i ajnasihi wa anwa'ihi wa afradihi huwa jahdu ma jaa bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam au jahdu ba'dih. Definisi kufur yang merangkumi kesemua jenisnya, bahagian-bahagiannya, individu-individunya, ialah mengingkari, jahdu, mengingkari, menolak, tidak menerima, tidak mengakui, tidak mengiktiraf apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam
apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau sebahagiannya. Dan ingkar di sini kita akan jelaskan nanti ia berlaku dengan pelbagai bentuk seperti yang telah kita sebutkan tadi dalam ta'rif ar-riddah, sawa'an bin niyah, sama ada dengan niat semata-mata, au bil qawli au bil fi'li, sama ada dengan niat, ucapan, perkataan, perbuatan, mana-mana satu. Dia akan kita jelaskan nanti insya-Allah taala. Jadi ini adalah istilah yang berkaitan dengan nawaqidul Islam. So kita kata nawaqidul Islam maksudnya ialah riddah, murtad. Dan maksudnya ialah kufur. Tetapi perbincangan nawaqidul Islam lebih khusus berkenaan dengan orang yang dulunya Islam, kemudian dia melakukan perkara yang kufur yang menyebabkan Islamnya batal. Adapun kufur ialah perkara itu, perkara yang menjadikan orang yang kalau dia buat atau dia cakap atau dia i'tiqad atau dia percaya atau dia ragu-ragu, Allahul Musta'an, maka dia akan dianggap terkeluar daripada Islam. So itu adalah nawaqidul Islam, nawaqidul Islam. Dan disebut juga dengan nawaqidul iman. Disebut juga dengan nawaqid al-iman, pembatal keimanan. Kerana kita dah nyatakan dahulu kalimah Islam dan iman idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Istilah Islam dan iman jikalau bergabung berpisah. Jikalau ia berpisah ia bergabung. Apa makna? Kalau kita sebut nawaqid, kalau kita sebut Islam dan iman serentak macam itu. Islam dan iman, ataupun kita kata rukun Islam ada 6, rukun Islam ada 5, rukun iman ada 6 masalah. So di sini kita maksudkan dua perkara yang ada sedikit perbezaan. Islam merujuk kepada amalan zahir dan iman merujuk kepada i'tiqad batin. Tetapi jikalau kita tunggalkan seperti firman Allah Ta'ala, Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikum. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam. Wahai orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu puasa. Apa makna beriman di sini? Yakni Islam. Sama ada dia betul-betul beriman dalam hati dia ataupun dia orang munafik yang berpura-pura. Yang penting kalau dia dah mengaku dia Muslim, secara zahirnya, maka wajiblah ke atasnya untuk melaksanakan puasa Ramadan tadi. So iman di sini maknanya Islam, sama makna. Tidak ada beza. Sama juga dalam konsep Islam. Bila kita kata kepada seseorang, masuk Islamlah kamu. Maknanya apa makna masuk Islam di sini? Yakni beramal dengannya secara zahir dan percaya dalam hati juga. Rukun iman yang 6 mestilah bergandingan. Tidak boleh kita kata, tak apalah hang masuk Islam, hang buat apa yang zahir sudahlah. Hang tak mau percaya terpulang, tak bolehlah lagu tu. Na'udzubillah min zalik. Itu namanya munafik. Di akhirat nanti dia kekal dalam neraka. Dianggap sebagai orang kafir. Nas'alullah al-afiyah. Jadi ini perkara yang kita kena fahami berkenaan dengan istilah yang akan datang kepada kita sebelum kita memulakan pengajian kita berkenaan dengan perkara ini. Jadi perbincangan kita dah jelas di sini. Inilah topik yang apa yang kita nak bincang di sini ialah topik yang biasanya disebut oleh para ulama dalam kitab fiqh. Dalam kitab fiqh dengan nama kitab Uqubatur Riddah, hukuman orang yang murtad. So dibahaskan dalam kitab fiqh itu sejumlah perkara yang jikalau orang Islam melakukannya menyebabkan Islamnya batal, dan di sana ada beberapa bentuk hukuman bagi orang yang murtad yang insya-Allah taala kita akan bincangkan nanti, sama ada pada hari ini atau pada kelas yang minggu hadapan biiznillah taala. Sebelum kita masuk kepada kufur dan perkara-perkara yang menjadikan seorang itu kafir, yakni orang yang asalnya Islam jadi kafir, kita kena kenal dulu apa itu Islam dan apa itu iman. Al-Islamu al-istislamu lillahi bitauhid wal-inqiyadu lahu bitta'ah wal-khulusu minasyirki wa ahlihi. Ini kita dah sebutkan maknanya masa kita bahaskan
al-qawaid al-arba'. Maka bagi yang tidak mengikuti al-qawaidul arba' sebelum ini, mestilah dia merujuk balik kelas al-qawaidul arba' untuk mendapat tambahan maklumat yang lebih dan memahami perkara ini dengan lebih baik. Walaupun insya-Allah kita akan terangkan juga lagi dalam kelas ini bagi mereka yang tidak sempat mengikuti al-qawaidul arba', insya-Allah mereka tidak akan keciciran. Kita nyatakan lagi sekali, al-Islamu lughatan. Islam dari segi bahasa ialah maknanya ialah penyerahan diri. Dari segi bahasa maknanya Islamun nafsi syai'. Penyerahan diri kepada sesuatu. Menyerah diri. Dan makna di sisi syarak ialah ada dua makna. Yang pertama makna am, makna umum, dan yang kedua makna khas, makna yang lebih khusus. Al-ma'na al-'am lil-Islam al-istislamu lillahi bit-tauhid. Yang pertama, makna yang elemen pertama dalam Islam ialah menyerah diri. Menyerah diri, al-istislam lillah, untuk Allah, kepada Allah. Macam mana kita menyerah diri kepada Allah? Bukan macam kita serah diri kepada polis bagi orang yang buat salah masalahnya, bukan. Bukan macam isteri datang menyerah diri kepada suami, bukan. Itu macam mana? Bukan macam kita serahkan barang kepada pembeli, bukan. So macam mana kita nak serah? Kita ni dah memang milik Allah dah, nak serah ke mana ni? Kita ni, kita suka ke, tak suka ke, setuju ke, tak setuju ke, kita adalah mulkul lillah. Kita adalah milik Allah. So nak serah ke mana lagi? Kita dah milik dia. Dan kita memang tidak dapat lari daripada Allah. Sebab kita berada di dalam alam yang kecil. Yang alam ini dilingkungi, dikawal sepenuhnya oleh Allah. Allah adalah Rabbul Alamin, pemelihara seluruh alam. Nabi SAW dalam doa tahajudnya Nabi kata apa? Allahumma anta Rabbus samawati wal ardi wa man fihin. Ya Allah, engkaulah pemelihara seluruh langit dan bumi dan apa yang ada dalam keduanya. Allahumma anta qayyumus samawati wal ardi wa man fihim. Ya Allah, engkaulah yang menjaga, yang mengurus atur, yang mentadbir seluruh langit dan bumi dan apa yang ada dalam isinya, alam ini seluruhnya. Allahumma anta nurus samawati wal ardi wa man fihin. Ya Allah, engkaulah cahaya yang menerangi seluruh alam ini, langit dan bumi dan apa yang ada dalamnya. Allah Ta'ala kata, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji hanyalah hak milik Allah, pemelihara, pengurus atur, pencipta seluruh alam. Jadi Allah memang dah memiliki alam ini. Dan kita tidak boleh lari daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tak boleh lari daripada kerajaan Allah. Nabi SAW kata, Mas samawatu sab' wal arduna sab' fil fil kursi, dalam lingkup, tidaklah 7 petala langit dan 7 petala bumi dalam kursi Allah, melainkan seperti satu bulat kadarahim fiturs, seperti beberapa dirham yang diletakkan dalam satu perisai yang besar. Maknanya kita duduk dalam alam, dalam bumi yang kecil. The universe ini, langit, bumi, bintang, planet, apa semua ni dilingkungi oleh Al-Kursi, oleh kursi Allah Ta'ala. Dan kursi pula jika dibandingkan dengan arash, kata Nabi SAW, kahalaqatin fi ardi falatin, seperti bulatan yang kecil diletakkan di tengah-tengah padang yang luas. Bayangkan sebiji bola duduk di tengah-tengah padang bola. Bola itu ialah kursi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bumi dan isinya dan segala alam, planet-planet semuanya sekali yang kita dah nampak, yang kita tak nampak ini, duduk dalam bola itu sahaja. Dan arash Allah adalah seluas padang bola tersebut. Dan Allah di atasnya.
Allah di atas arasy. Wallahu fawqal arsy wa ya'lamu ma antum alaih. Kata Ibnu Mas'udin radhiyallahu an, Allah di atas arasy dan dia mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi Allah meliputi, melingkungi kita. Kan? Tak boleh nak lari daripada Allah. Kita semua di bawah Allah Ta'ala. Kita tak ada boleh lari daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. So kalau dah begitu keadaannya, apa maknanya lagi kita nak menyerah diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Maka kita katakan perhambaan diri kepada Allah ada dua bentuk. Yang pertama ubudiyah kauniyah. Ubudiyah ittirariyah. Yang pertama, kita ini adalah hamba Allah secara kejadian. Dari segi kita diciptakan, diurus atur, ditadbir oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita adalah hamba Allah dari sudut itu. Pun begitu, kita manusia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala secara istimewa. Yakni berbeza dengan makhluk-makhluk yang lain. Berbeza dengan malaikat. Berbeza dengan hayawan dan tumbuh-tumbuhan. Hayawan, tumbuh-tumbuhan, planet, matahari, semuanya diciptakan oleh Allah Ta'ala dengan satu pilihan. Yakni mereka hanya diberikan oleh Allah Ta'ala satu kehendak untuk mentaati Allah Ta'ala sahaja. Dan mereka tidak ada keinginan untuk menderhaka. Bayangkan jikalau matahari itu ada nafsu syahwat macam manusia. Allahul Musta'an. Sepatutnya waktu yang dia nak terbit, dia tak mau terbit. Bayangkan kalau hujan itu ada syahwat macam manusia. Bayangkan angin. Apa yang akan berlaku? Allahul Musta'an. Bayangkan penyakit. Bayangkan virus. COVID. Dua ini. Kalau dia ada syahwat macam manusia. COVID, virus bukan ada. Dia bukan organisme hidup. Dia bukan organisme hidup. Kan? Sebab itu adalah satu kebodohan. Bila ada orang kata kita nak perang dengan COVID. Nak perang apa? Dia bukan hidup pun. Dia bukan organisme hidup pun. Allahul Musta'an. Tapi manusia ni, macam kita dah ambil dalam bab, dalam kitab Tauhid, larangan mencela masa, larangan mencela angin. Kerana semua itu berlaku dengan kehendak Allah Ta'ala semata-mata. Kalau kita cela perkara tersebut, hakikatnya kita telah mencela yang mentadbir, yang mengurus atur kejadian tersebut. Itulah siapa? Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang ni yang kita kena fahami betul-betul perkara ini. Adapun manusia, balik kepada isu kita tadi. Manusia dan jin, Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka memperhambakan diri mereka untukku. Beza dengan Allah Ta'ala cerita pasal malaikat. Allah Ta'ala kata pasal malaikat apa dia? Bal ibadun mukramun. Bahkan mereka itu adalah hamba yang dimuliakan. Tengok. Nampak tak beza dia? Nampak tak beza dia? Langit, bumi, Allah Ta'ala kata makhluk dia. Ciptaan dia. Rekaan dia. Semata-mata. Matahari, bulan, ayat dia, tanda dia. Yang memang sentiasa menunjukkan kepada dia. Kerana matahari dan bulan itu dalil kewujudan, kebesaran, keagungan Allah senantiasa sebab dia tak pernah langgar perintah Allah. Allahu Akbar kabira. Tapi manusia
Allah Ta'ala bagi tahu dia ciptakan kita. Betul? Untuk mereka memperhambakan diri mereka kepadaku. Di sana ada satu lagi bentuk perhambaan diri yang kita dituntut. Yang tidak disuruh kepada makhluk lain dalam alam ini. Iaitulah al-ubudiyah al-ikhtiyariyah. Perhambaan diri secara pilihan. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita memperhambakan diri kita kepada Allah. Untuk kita mengakui kita ini adalah hamba Allah. Wa idh akhadha Allah Allah kata apa? Wa idh akhadna min bani Adama min zuhurihim ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. Kita dah diambil saksi oleh Allah Ta'ala di alam ruh, alam zurriyah. Kita dikeluarkan daripada sulbi Nabi Adam AS. Dan Allah tanya kita semua, Alastu bi rabbikum, bukankah aku ini pencipta kamu? Kita semua kata, bala, syahidna. Kami bersaksi. Tuhan ambil janji dengan kita di alam zurriyah. Kata kita ini adalah makhluk ciptaan Allah. Sebab apa? Sebab bila kita lahir ke dunia, bila kita keluar ke dunia, qulna ihbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khawfun 'alaihim wala hum yahzanun. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Turunlah kamu seluruhnya, hai Adam dan Hawa dan syaitan, iblis yang merupakan bapa kepada jin. Turunlah kamu semua ke bumi ini. Pergilah. Jikalau datang kepadamu Rasul, fa imma ya'tiyannakum minni huda, kalau datang kepadamu petunjukku, arahanku, bimbinganku, faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Siapa yang ikut petunjukku, maka tidak ada baginya kesedihan dan ketakutan, yakni di hari akhirat. Dan sesiapa yang kufur dan mendustakan ayat-ayat kami, maka mereka lah ahli neraka yang kekal di dalamnya. Jadi kita diciptakan oleh Allah Jalla wa'ala, dikeluarkan ke dunia ini. Ada satu lagi episod yang Tuhan nak kita buat, iaitulah Tuhan akan hantar Rasul, dan Rasul ini akan suruh dan larang kita. Buat itu, jangan buat ini. Itulah maksud firman Allah, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Seperti mana kata ulama salaf, maknanya li'amurahum wa anhahum, untuk aku suruh dan aku tegah mereka. Allah Ta'ala berfirman lagi, ayahsabul insanu an yutraka sudah. Adakah manusia menyangka bahawa mereka diciptakan untuk hidup macam itu sahaja, tanpa disuruh dan tanpa dicegah? Ini adalah konsep kewujudan dan kehidupan yang sebahagian orang hari ini tidak tahu. Bila dia tak faham yang ini, maka bila berlaku kepadanya musibah, berlaku padanya bala bencana, ujian, dia mula mempersoalkan. Dia mula mempertikaikan tentang Tuhan Azza wa Jalla. Kenapa dalam dunia ni ada benda buruk? Sebenarnya tuan-tuan, para penonton yang dirahmati Allah, mempertikaikan kewujudan benda buruk dan bencana dalam alam ini adalah kebodohan yang tidak ada hingganya. Tidak ada beza antara dia dengan seorang pelajar yang masuk ke Dewan Peperiksaan, lepas tu dia menyebai, dia mengamuk, dia kata awak yang pergi bubuh jawapan sampai 4, suruh pilih hak betul. Awak yang banyak sangat jawapan salah, jawapan betul satu saja. A, B, C, D. Kena pilih.
Yang betul yang satu, salah ada 3. Dia kata awak banyak sangat jawapan salah. Awak tak berbuat betul saja. Macam itulah. Jawapan kita kepada dia apa? Hang ni masuk periksa. Periksa macam itulah. Periksa macam itulah. Dah hang belajar, hang dah dihabak jawapan yang betul. Kami nak uji siapa yang betul-betul belajar, siapa yang tak betul-betul belajar. Jadi jawapan salah tu kena banyak. Kan? Kita dalam dunia ini, dalam alam ini, kita masuk ke dalam dewan peperiksaan yang besar untuk diuji. Siapakah yang bersyukur, siapakah yang kufur. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Inna hadainahu as-sabila imma syakiran wa imma kafura. Sesungguhnya kami ciptakan manusia itu, lalu kami jadikan dia daripada air mani yang dicampur, benih lelaki, benih perempuan. Lalu kami jadikan dia ada pendengaran dan penglihatan. Lalu kami bimbing dia, kami tunjukkan dia jalan. Sama ada kemudiannya dia memilih untuk menjadi syukur atau kufur. So itulah ujian. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Kami pasti, kata Allah, akan menguji kamu dengan sedikit, dengan seberapa ketakutan. Bisyai'in minal khauf wal ju', sedikit ketakutan, kelaparan, dan kekurangan harta dan nyawa. Maka berilah khabar gembira kepada orang yang sabar. Wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Tengok Tuhan kata, iaitulah mereka yang bila ditimpa musibah mereka berkata, kata dengan lisan yakin dalam hati, sesungguhnya kami ini milik Allah dan kepada Allah jualah kami dikembalikan, segala urusan kami diserahkan balik kepada Allah. Mereka itulah yang akan mendapat selawat dan rahmat daripada Tuhan mereka. Dan mereka lah orang yang terbimbing. Mereka lah orang yang mendapat bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, kita dah bincang masalah ni dulu, bab as-sabru ala aqdarillah dalam kitab Tauhid. Siapa yang redha dengan ujian Allah, Allah akan bimbing hatinya. Maka inilah dia ubudiyah ikhtiyariyah. Sebab itu kata Al-Imam Abu Ishaq Asy-Syatibi rahimahullah dalam kitabnya yang masyhur, iaitulah Al-Muwafaqat. Dia kata, tujuan maqasid sebenar, maqasid teragung sekali Allah Ta'ala hantar Rasul dan turunkan syariat, ialah untuk supaya kita menjadi hambanya secara pilihan, setelah mana kita adalah hambanya secara kejadian. Itulah tujuan. Supaya kita memperhambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan apa? Bitauhid. Dengan kita mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ibadah, dalam perkara-perkara yang disuruh oleh Allah, yang disebut ibadah. Kita tidak boleh lakukan perkara yang namanya ibadah melainkan hanya untuk Allah, mengikut cara yang Allah Ta'ala tetapkan dan mengharapkan ganjaran Allah Ta'ala sahaja. Inilah dia elemen tauhid. Kita buat apa yang Allah suruh, mengikut apa yang Allah tetapkan, kerana Allah mengharapkan ganjaran Allah. Itu adalah tauhid. So dia kata al-islamu lillahi bitauhid.
yang membawa kepada elemen kedua, wal inqiyadu lahu bitta'ah, dan mengikut dan inqiyad kepadanya dengan ketaatan. Inqiyad ni apa? Maknanya menuruti. Kita ikut, kita follow. Okay. Kita ikut, kita follow. Apa saja yang Allah suruh dengan mentaati perintahnya. Wal inqiyadu lahu bitta'ah, dengan taat kepada apa sahaja suruhannya. Dan elemen yang ketiga, wal khulusu minasyirki wa ahlih, dan mensucikan, melepaskan diri daripada syirik dan pelaku syirik. Ini kita akan bahaskan nanti bagaimana makna melepaskan diri daripada syirik dan pelaku syirik. Baik. So itu makna al-ma'na al-'am lil Islam, makna umum bagi Islam. Kita kata tadi ada makna khas. Ada makna khas. Apa dia makna khas bagi Islam? Ialah al-syari'atu allati ja'a biha an-nabiy Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syariah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tugas kita adalah apa? At-ta'abbudu lillahi azza wa jalla ala wafqi ma syara'ahu Allah subhanahu wa ta'ala ala rasulih sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala maqami al-musyahadati aw al-muraqabah. Memperhambakan diri kepada Allah, mengikut apa yang telah diturunkan oleh Allah kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara musyahadah ataupun muraqabah. Yang ini sama ada kita seolah-olah kita melihat Allah ataupun kita yakin dan sedar bahawa Allah itu melihat kita, seperti yang telah kita sebutkan, yang dinamakan maqam al-ihsan. So ini adalah makna Islam yang khusus dari sisi syarak. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak menerima daripada kita kecuali Islam, dengan makna yang am dan makna yang khusus. Allah Ta'ala kata, Inna ad-dina 'inda Allahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah itu hanyalah Islam. Allah Ta'ala kata, Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Adakah kamu hadir? Allah Ta'ala sebut seperti itu. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Ya'qubu ya baniya inna Allah astafa lakumud din fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Ibrahim dan Ya'qub mewasiatkan kepada anak cucu cicit mereka, sesungguhnya Allah telah memilih untuk kamu satu agama yang dia tidak terima melainkan agama itu sahaja daripada kamu, iaitulah maka janganlah kamu mati, fala tamutunna illa wa antum muslimun, melainkan dalam keadaan kamu ni orang Islam. Am kuntum syuhada idh hadara Ya'qub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Ya'qub bertanya kepada anak-anaknya ketika mendadak mati. Tuhan kata, apakah kamu saksikan ketika mana Ya'qub bertanya kepada anak-anaknya, apa yang akan kamu sembah selepasku? Dia berkata, qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Maknanya, agama Islam ni bukan sahaja khusus ajaran Nabi SAW, ajaran Nabi Muhammad SAW. Semua Nabi-Nabi dan Rasul bawa ajaran Islam dengan makna yang am tadi. Tetapi syariat berbeza-beza. Setiap kali datang Rasul yang baru, maka Rasul itu bawa syariat yang baru, maka syariat yang lama
dibatalkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kerana matlamatnya adalah mentaati perintah Allah, bukan benda tu sendiri. Bila kita menghadap Kaabah, bukan kerana Kaabah, tetapi kerana ini Allah suruh. Kalau Allah tukar ke tempat lain, sama, kita menghadap juga. Jadi sebab itulah orang Yahudi kufur bila mereka tidak mau menghadap ke Kaabah. Sebab itu Tuhan kata, "Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib." Bukanlah iman itu diukur dengan kamu menghadap ke timur atau barat bila salat. Bukan arah kiblat itu yang menjadi ukuran, kata Allah. "Walakinnal birra man amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir." "Walakinnal birra man amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakah." Al-ayah. Tetapi yang iman itu ialah beriman dengan Allah, Rasulnya, kitabnya, malaikatnya, hari akhirat, dan mendirikan salat, menunaikan zakat, mengeluarkan sedekah. Wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hina al-ba's. Menepati janji, bersabar ketika mana mendapat ujian. Inilah iman, kata Allah Ta'ala. Inilah iman. Jadi kalau Tuhan suruh menghadap timur, timurlah. Kalau Tuhan suruh menghadap barat, baratlah. Ukurannya ialah mentaati Allah Ta'ala itu. Maka sebab itu syariat boleh berbeza-beza. وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا. Bagi setiap Rasul, kami jadikan bagi setiap umat itu syariat dan metodologi yang berbeza-beza, kata Allah Azza wa Jal. Tetapi matlamatnya sama. Dia punya isi intipatinya sama. Apa intipatinya? Iaitulah menghadapkan wajah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya mentaati perintahnya, memperhambakan diri kita kepadanya, mengikut suruhannya, meninggalkan larangannya. So itu makna Islam yang umum. Dan khusus yang Islam yang berkuat kuasa sekarang ialah ajaran Nabi SAW. "Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum wa yaghfir lakum wa yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah wahai Muhammad, jika kamu benar mencintai Allah, maka ikutlah aku. Maka Allah akan cintakan kamu dan mengampunkan dosa kamu. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Belas kasihan. Jadi kena ikut Nabi Muhammad SAW. Nabi SAW kata, "La yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah yahudiyyun wala nasraniyyun thumma la yu'minu bima ji'tu bih illa adkhalahu Allahu an-nar." Atau kama qala Nabi SAW. Tidak ada satu orang pun daripada kalangan umat ini yang mendengar tentangku kemudian dia tidak beriman dengan apa yang aku bawa, melainkan sama ada dia Yahudi maupun Nasrani, melainkan Allah akan masukkan dia ke dalam neraka Jahannam. Na'udzubillah min dzalik. Baik. So itu adalah makna Islam. Jadi inilah Islam. Inilah tujuan dan matlamat. Kenapa kita menjadi Muslim? Kerana inilah tujuan kita diciptakan oleh Allah Jalla wa'ala. Untuk kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hidup kita ini tujuannya adalah untuk memperhambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Bukan untuk kita hidup sesuka hati kita di atas muka bumi ini. Allah Ta'ala kata, "Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah." Dan ingatlah ketika mana Tuhanmu berkata kepada para malaikat, "Aku nak jadikan di muka bumi ini pengganti." Apa makna pengganti di sini? Yang silih berganti menegakkan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang silih berganti menegakkan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita diciptakan oleh Allah Ta'ala ini untuk memperhambakan diri kita kepada Allah, untuk menegakkan hukum Allah di muka bumi ini. Maka inilah dia kenapa kita Muslim, kenapa kita menjadi Islam.
Dan insya-Allah penjelasan yang lebih lanjut kenapa kita memilih Islam, apa keistimewaan Islam ini akan datang pada kitab yang seterusnya. Selepas kitab Nawaqidul Islam ini, kitab Fadlul Islam. Biiznillah ta'ala kita akan bahaskan dalil-dalilnya ya, dan konsepnya insya-Allah ta'ala. Dan bila kita dah faham itu makna Islam, so itu makna Islam yang khas, yang am dan yang khas. Kemudian kita ada Islam dan iman. Dalam hadis Jibril alaihissalam, agama ini ad-din ada 3 martabat, 3 tingkatan. Yang pertama Islam, yang kedua iman, yang ketiga ihsan. Dan ini lebih khusus lagi, makna lebih khusus lagi. Makna Islam apabila bergandingan dengan iman dan ihsan, iaitulah rukun Islam yang 5. An tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas salah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadana wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Mengucap 2 kalimah syahadah, mendirikan salat, menunaikan zakat, berpuasa bulan Ramadan dan menunaikan haji ke Baitullah bagi sesiapa yang mampu. Dan makna iman, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Engkau beriman dengan Allah, kitab malaikatnya, kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhirat, dan engkau beriman dengan takdir Allah, baiknya dan buruknya semua datang daripada Allah. Dan ihsan, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan ialah engkau beribadat kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Jikalau engkau tidak dapat merasai perasaan tersebut, ketahuilah Allah sentiasa mengawasi dan melihat kamu. Jadi ini adalah peringkat orang yang menyerah diri kepada Allah. Pertama sekali, proses kita bila kita nak jadi hamba Allah yang benar-benar hamba Allah, kita kena menyerah diri secara zahir dengan melaksanakan Islam. Itulah rukun Islam yang 5. Kemudian kita kena serah diri kita secara batin dengan kita beriktikad dengan rukun iman yang 6. Kemudian kita kena harmonikan penyerahan diri yang zahir dan batin ini ketika kita melaksanakan perintah Allah dengan dinamakan sebagai ihsan, iaitulah bila kita melaksanakan perintah Allah secara zahir, batin kita juga turut mengalami dan merasainya. Bukannya bila kita melaksanakan perintah Allah yang zahir tapi batin kita duk merewang benda-benda lain. Tak. Kita kena ingat bahawa kita sedang diperhatikan oleh Allah Azza wa Jalla. Baik. Jadi kita telah sebutkan tadi nawaqidul Islam ataupun nawaqidul iman ialah perkara-perkara yang membatalkan Islam. Disebabkan Islam ini adalah perkara yang paling mustahak, paling penting. Ini adalah perkara yang paling mustahak, paling penting dalam hidup manusia, maka sebab itulah kita kena ambil berat. Kita kena tahu selok-belok agama Allah Subhanahu wa taala ini, sebab agama Allah Subhanahu wa taala ini bukannya bila dah melekat dekat kita dia akan kekal, kerana kita sebut tadi yang dikehendaki daripada kita adalah menjadi hamba Allah secara pilihan kita. Sebab Allah ciptakan bagi manusia ini pilihan, kemampuan untuk membuat pilihan. Imma syakiran wa imma kafura, sama ada dia bersyukur ataupun dia kufur. Maka atas sebab itu Islam yang kita anuti sekarang ini dia tidak akan kekal, melainkan kita berusaha untuk mengekalkannya. Allah tidak akan memelihara keislaman kita, melainkan kita berusaha terlebih dahulu untuk memelihara. Jadi sebab itulah kita kena tahu perkara-perkara yang membatalkannya. Selain kita tahu syarat-syaratnya, kita tahu rukun-rukunnya, kita kena tahu perkara yang membatalkannya. Kebanyakan orang begitu mengambil berat tentang perkara-perkara yang membatalkan salat dan wuduk masalahnya. Pun begitu, malang sekali,
Mereka lupa. Tidak ada perkara yang membatalkan wudu, salat, puasa, zakat, haji, melainkan disebutkan dalam perkara tersebut ar-riddah, murtad. Na'udzubillah min zalik. Di antara perkara yang membatalkan puasa ialah murtad. Di antara perkara yang membatalkan salat, murtad. Antara perkara yang membatalkan wudu, murtad. Antara perkara yang membatalkan haji, murtad. Semua ibadat. Ijma'ul ulama, murtad membatalkan ibadat tersebut. Allahul musta'an. Tetapi berapa ramai yang ambil berat untuk tahu apa dia murtad? Tidak ramai yang tahu apa dia murtad. Ramai yang perasan kata dia tahu. Tapi dia tak tahu apa benar. Tak. Ramai yang rasa, yang syok sendiri kata dia tahu benda murtad. Tapi dia tak tahu apa pun. Realitinya, tengok masa tahun lepas. Penghujung 2020. According to Christian era. Nas'alullah al-afiyah. Berapa ramai orang Islam yang menyambut Christmas dan dia kata tak salah, tak murtad. Dia bukan tukar agama, dia kata. Dia ingat murtad itu hanya tukar agama. Sedangkan ta'rif yang kita baca tadi daripada kitab Al-Mu'tamad fil Fiqh Syafi'i, kata Dr. Muhammad Az-Zuhaili, wa sawa'an kana ila ayyi dinin min al-adyan aw ila aqidati min al-aqaid aw ila al-ilhad. Bukan hanya tukar agama saja, sama ada tukar agama atau tukar akidah, menganut akidah-akidah yang berlawanan dengan Islam. Itu semua akan menjadikan dia murtad. Nas'alullah al-afiyah. So murtad tidak terhad kepada you tukar pendaftaran, tukar nama, status agama dekat IC, bukan. Itu salah satu perkara murtad. Perkara murtad lebih luas. Dan yang kita akan bincangkan insya-Allah, yang kita ambil ini hanyalah 10 daripada banyak lagi yang ulama sebut dalam kitab-kitab fiqh. Kitab-kitab fiqh. Baik. Dan Islam, Allah Subhanahu wa taala mengutuskan Rasul, menurunkan kitabnya untuk merealisasikan sejumlah perkara. Dan perkara ini merangkumi apa yang disebut oleh para ulama sebagai ad-daruriyat, kemestian yang mesti ada pada manusia, yang mana kalau benda ini tidak ada, maka kehidupan manusia tidak akan stabil sama sekali. Akan jadi porak-poranda, kucar kacir. Tentulah bila kita rujuk kepada ta'rif agama di sisi syarak, ad-din ialah, kata para ulama, syariat yang Allah Ta'ala turunkan untuk membimbing manusia mencapai kesejahteraan hidup di dunia dan kebahagiaan dan kejayaan kehidupan di akhirat. So agama ialah yang nak mengurus atur kehidupan manusia supaya hidup mereka di dunia ini sejahtera, merealisasikan maksud mereka sebagai khalifah, dan yang kedua ialah supaya mereka selamat dan berjaya di akhirat nanti daripada azab Allah Subhanahu wa taala. So agama bukan sekadar untuk menguruskan hal ehwal dunia, tetapi juga akhirat. Bukan sahaja untuk akhirat, tetapi juga dunia. Ini banyak orang silap konsep agama. Konsep agama. Dia ingat agama ni hanya solat, puasa, zakat, haji. Lepas tu bila main pesta Pongal, dia pergi masak bubuk beras nasi. Maka dia kata, tak apa, saya orang Islam. Bila main Taipusam, dia pergi jadi tukang masak dekat Batu Kif. Tak apa, saya orang Islam. Dia tak faham. Bukan dia tak faham apa itu kufur, dia tak faham apa itu Islam pun. Allahul musta'an. Jadi Islam atau iman juga disebut dengan iman, nawaqidul Islam, nawaqidul iman. Iman dan Islam kita dah sebut tadi bagaimana perinciannya.
berlaku dengan qaulun wa amal. Para ulama mengatakan al-imanu, agama ini, ad-din, al-iman disebut juga dengan nama al-iman, terdiri daripada beberapa elemen, sisi-sisi iman. Iaitulah kata ulama, iman itu terdiri daripada qaulun wa amal. Terdiri daripada ucapan dan amalan. Apa makna terdiri daripada ucapan dan amalan? Apa makna iman terdiri daripada ucapan dan amalan? Maknanya iman, agama ini, dia bukanlah berbentuk spiritual semata-mata seperti yang difahami oleh sebagian orang. Dan dia juga bukan material semata-mata. Dia adalah material dan spiritual. Dia adalah teori dan praktikal. Setengah orang menyangka agama adalah satu teori yang dia percaya dalam hati dia. Sebab tu dia kata, saya pakai topi Santa Claus, baju Santa Claus, saya bubuh pokok Kristian dalam rumah saya tak ada niat nak tukar agama Kristian pun. Nas'alullah al-afiyah. Dia ingat agama itu hanya dalam hati dia. Sebab tu banyak orang bila kita kata, engkau siapa tak buat, tak ikut suruhan agama, tak tutup aurat, tapi hati saya baik. Allah Ta'ala tidak memandang kepada hati sahaja. Allah Ta'ala memandang kepada innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah tak pandang rupa paras kamu dan tubuh badan kamu, tetapi Allah wala ila amwalikum, dan bukan harta benda kamu, tapi Allah pandang kepada hati kamu dan amalan kamu. Dan dakwaan orang yang buat salah, buat benda yang melanggar ajaran Islam, kemudian dia kata hati dia baik, ini bohong. Ini bohong. Kenapa bohong? Pasal Allah, Nabi SAW kata, ala inna fil jasadi mudghatun idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wa hiya al-qalb. Nabi kata jantung dalam badan ni, kalau elok semua jasad, kalau rosak semua jasad. Maknanya tidak ada orang yang akan buat benda yang berlawanan dengan hukum Allah melainkan dia telah ada perasaan tidak baik dalam hatinya terhadap hukum Allah tersebut. Ini juga antara perkara yang kita kena jelaskan dulu. Sebab nanti kita akan sebut perkara-perkara yang batal ke Islam ni berlaku dengan beberapa bentuk. Jadi kita kena faham Islam tu macam mana dia berlaku. Bagaimana iman itu berlaku. Bagaimana elemen-elemen dia apa. Yang mana elemen ini yang kita sebut tadi, qaulun wa amal, ucapan dan amalan, mestilah ada serentak. Dia tidak boleh dipisah-pisahkan. Macam juga kita dah sebut berkenaan dengan tauhid, rububiyah, uluhiyah, al-asma' was sifat, dia mesti ada serentak. Dia tak boleh dipisah-pisahkan. Kalau ingkar satu, ingkar semua. Seperti juga Rasul. Sebab itu Allah Ta'ala sebut, semua umat-umat terdahulu mengingkari para Rasul. Sedangkan yang diutuskan kepada mereka hanya satu Rasul. Kenapa mereka disebut oleh Allah sebagai mengingkari para Rasul? Kerana hakikatnya kalau dah mereka ingkar Rasul yang ini, hantar Rasul yang macam mana pun mereka ingkar juga. Sebab Rasul ni orang dia berbeza. Dakwah dia sama. Intipati dakwah dia sama. Prinsip dakwah dia sama. U'budullah ma lakum min ilahin ghairuh. Sembahlah Allah sahaja. Tiada sembahan lain bagi kamu kecuali dia. So itu adalah trust dan paksi semua dakwah para Rasul. Kalau kamu tak boleh terima yang ini, hantar apilah Rasul yang macam mana pun, kamu tetap tak boleh terima juga. Allahul Musta'an. Jadi kita kena faham dulu intipati. Apa dia nature kepada iman. Seiman, nature dia adalah teori dan praktikal. Dia adalah qaulun bil qalbi wa qaulun bil lisan wa amalun bil qalbi wa amalun bil jawarih. Dia adalah kepercayaan hati, diucapkan dengan lisan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, diucapkan dengan lisan, diamalkan dalam hati. Kita ada rasa cinta Allah, cinta Rasul, cintakan syariat Allah, hormat kepada Allah, hormat kepada agamanya, mengagungkan Allah, mengagungkan agamanya,
Ini amalan hati. Dan amalan hati ini akan melahirkan amalan anggota badan, kaki, tangan, mulut, mata, hidung. Semua anggota kita akan beramal mengikut kepercayaan hati kita, membenarkan apa yang kita dah sebutkan dan beramal sesuai dengan apa yang perasaan hati kita ini alami, emosi. So tengok, iman ini terkandung padanya kepercayaan, terkandung padanya emosi dalam hati, terkandung padanya ucapan, terkandung padanya perbuatan. Kesemuanya mesti ada sekali. Dia tak boleh ada salah satu saja. Dia tak boleh ada salah satu saja. Dia mesti ada semua. Pun begitu, iman itu terbahagi kepada aslun wa far'un. Asal dan cabang. Iman terbahagi kepada asal dan cabang. Asal ialah apa yang jikalau ia tidak ada, maka tidak ada iman dengannya. Yang ni mesti ada. Kalau dia tak ada, iman batal. Inilah dia perkara yang kita akan bincangkan dalam kelas kita ini. Perkara yang berlawanan dengan asal iman ini. Akar iman, tunjang dia. Yang kedua, perkara yang berlawanan dengan furu' cabang iman. Yang ini disebut sebagai nawaqis dengan sad muhmalah. Nawaqis al-iman ataupun nawaqis al-Islam. Yang mengurangkan iman. Yang ini adalah perkara-perkara dosa yang dia tidak ikut suruhan Allah tetapi tidak sampai ke tahap menafikan perhambaan diri secara total kepada Allah. So kita ada perkara yang kita sebut sebagai dosa yang bukan kufur. Dan kita ada perkara yang disebut sebagai kufur akbar, kufur besar yang mengeluarkan seseorang itu daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Nas'alullah al-afiyah. Apakah dalilnya bahawa Islam ini terdiri daripada elemen-elemen yang kita sebutkan? Banyak di antaranya ayat yang telah kita baca tadi. Dan di antaranya saya nak bagi dua dalil yang menghimpunkan kesemuanya. Yang kebanyakan kita hafaz benda ini. Yang pertamanya ayat sajdah dalam surah As-Sajdah. Allah Ta'ala kata, innama yu'minu biayatina alladhina idha dhukiru biha kharru sujjadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Tuhan kata, sesungguhnya yang beriman dengan kami, innama yu'minu biayatina. Sesungguhnya orang yang beriman dengan ayat-ayat kami itu hanya salah. Alladzina idza dzukiru biha kharru sujjada. Mereka yang bila diingatkan tentang ayat-ayat kami, mereka sujud. Ini perbuatan anggota badan, sujud. Wasabbahu bihamdi rabbihim, dan mereka memuji Tuhannya, mensucikan Tuhan dengan apa? Dengan menyebut subhanallah. Bila kita sujud, kita sebut subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Nampak? Dengan lisan. Ni amalan lisan, ucapan. Wahum la yastakbirun, dan mereka tidak sombong. Tidak sombong ni apa? Hati. Perasaan hati. Tunduk, patuh. Tidak bongkak kepada Allah. Taat kepada Allah. Mereka merenggangkan lambung mereka daripada tempat pembaringan mereka di waktu malam untuk solat. Ini perbuatan. Dan dalam hadis Nabi SAW berkata, al-imanu bid'un wa sittuna atau bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu ada 60 atau 70 cabang. A'laha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anil tariq wal haya'u minal iman. Yang paling tinggi puncaknya adalah mengucapkan la ilaha illallah. Qaulun. Qaulun di sini ucapan, percaya dalam hati, ucap dengan lisan. Wa adnaha, yang paling rendah, imatatul adha 'anil tariq, buang benda yang menyakitkan orang daripada jalan. Yang ini apa? Perbuatan dengan anggota badan. Dan disertai juga dengan amalan hati. Kena ikhlas. Pasal bukan ada siapa nak tengok kita buang benda tu, mungkin kita tak dapat jasa pun, tapi kerana Allah Ta'ala.
dan wal haya'u minal iman, dan perasaan malu itu daripada iman. Malu kepada Allah untuk buat dosa itu daripada iman. Ini perasaan, emosi hati. So dia adalah ucapan, amalan dan juga i'tiqad dalam hati. Nabi SAW bersabda, "Thalathun man wajada bihinna, thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." 3 perkara yang sesiapa ada 3 perkara ini, maka dia akan dapat dengannya kemanisan iman. Apa dia? Man kana Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Sesiapa yang Allah dan Rasul itu lebih dia cintai, melebihi daripada selain keduanya. Cinta, amalan hati. Wa alla yuhib wa man ahabba 'abdan la yuhibbuhu illa lillah. Dan dia mencintai orang, kawannya, keluarganya, kerana Allah. Kerana Allah. Wa man yakrahu an ya'uda fil kufri ba'da idh anqadhahu Allah minha kama yakrahu an yulqa fin nar. Dan dia rasa benci kepada kekufuran setelah mana Allah selamatkan dia daripada kufur tersebut, seperti mana dia benci untuk dicampakkan ke dalam api. Benci kekufuran. So ini semua berkaitan dengan amalan hati. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, "Umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus salah wa yu'tuz zakah. فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله عز وجل." Kata Nabi SAW, aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi seluruh manusia sehingga mereka bersaksi tiada ilah yang hak disembah kecuali Allah, Muhammad itu utusan Allah, mendirikan salat, menunaikan zakat. Bila mereka melakukan perkara ini, mereka telah memelihara darah mereka dan harta mereka daripadaku, kecuali dengan hak Islam. Dan hitungan amalan mereka terserah kepada Allah Azza wa Jal. Jadi dituntut mesti ada ucapan syahadah dan kena ada amalan salat dan juga zakat. Mesti ada. Kalau tidak ada ini tidak sah Islam. Dalam hadis yang lain dalam riwayat Imam Muslim juga, Nabi SAW bersabda, "Bainar rajuli wa bainal kufri wasyirki tarkus salah." Yang memisahkan antara seseorang dengan kufur dan syirik ialah meninggalkan salat. Kalau tinggal salat, dia masuk ke lembah kekufuran. Salat ialah amalan dan ucapan. Aqwalun wa af'alun makhsusatun muftahtahatun bitakbir mukhtatamatun bitaslim biniyatin makhsusah. Salat ialah ucapan dan perbuatan yang khusus, dimulai dengan takbir, disudahi dengan salam dengan niat yang khusus. Salat. Tak. Jadi banyaklah kalau kita nak menceritakan tentang dalil masalah iman ni terdiri daripada ucapan dan perkataan, sangatlah banyak, dan dia telah menjadi ijma' ahli sunnah wal jamaah. Ijma' ahli sunnah wal jamaah bahawa iman terdiri daripada qaulun wa amal. Ijma' daripada ahli sunnah wal jamaah, ia adalah qaulun wa amal. Cuma ahli sunnah wal jamaah berbeza dengan golongan khawarij dan mu'tazilah. Dari sudut kita kata tadi, iman di sisi ahli sunnah wal jamaah ada usulnya, prinsipnya, yang kalau tidak ada, kalau hilang, hilanglah iman. Dan ada furu', ada cabang, kesempurnaan, yang mana kalau benda ini ada, iman itu akan menjadi sempurna. Kalau ia tidak ada, maka seseorang itu akan menjadi kurang iman, naqisul iman. Sama ada dia melakukan dosa atau dosa besar, maka kalau dia buat dosa besar yang tidak mencapai kufur akbar, maka dia adalah muslim, mukmin bi imani, fasiqun bi kabiratih. Mukmin dengan imannya, fasik disebabkan dosa besarnya tadi. So ini mungkin insya-Allah pada munasabah yang lain, pada perbincangan ini kita akan masuk lebih mendalam masalah ini biiznillah taala. Dan kita telah pun pernah membincangkan masalah ini juga bagi siapa yang berminat pada siri-siri kelas kita yang awal dulu, tahun berapa tu? Tahun 2015. Kita ada siri-siri
pemantapan akidah. So kita dah bincangkan dengan terperinci apa dia iman, apa konsep iman, perkara-perkara yang dianggap elemen iman, bagaimana iman itu dikatakan naik dan turun. Maka bagi siapa yang nak lebih lanjut lagi memahami masalah ini, boleh rujuk balik kepada siri-siri tersebut insya-Allah taala. Poin yang kita nak establish dekat sini, yang kita nak tegakkan dekat sini, kita nak supaya orang faham dulu bahawa iman itu terdiri daripada sejumlah perkara yang kita sebut tadi dengan ijma', dengan kesepakatan ahli sunnah wal jamaah. Supaya kita akan faham nanti bahawa kufur boleh berlaku, murtad, riddah boleh berlaku dengan hilangnya salah satu elemen tadi. Sama ada i'tiqad atau ucapan atau perbuatan. Sebab itulah datang kita dah sebut tadi ta'rif murtad yang disebut oleh para ulama, para fuqaha, sawa'un bin niyyati au bil qawli au bil fi'li. Sama ada dengan niat, i'tiqad hati, ucapan atau perbuatan. Kerana tiga ini adalah elemen iman yang mesti ada. So kalau hilang salah satu ini, maka hilanglah iman. Hilanglah iman. Okay. Tayyib. Dan syarak macam kita sebut tadi, Allah Subhanahu wa taala menurunkan agama Islam ini, menurunkan syariat untuk menjaga 5 perkara yang utama sekali. Yang pertama ialah ad-din, agama. Yang ini kepercayaan, i'tiqad. Supaya kita mentauhidkan Allah. Kerana manusia dia mesti beragama. Manusia tidak boleh dia hidup tidak ada kepercayaan. Kalau dia tidak percaya kepada agama yang hak, kepada Tuhan yang benar, dia akan beragama dan menyembah Tuhan yang salah. Maka Allah hantar Rasul untuk memastikan manusia kenal jalan yang betul. Siapa yang sepatutnya dia sembah, agama mana yang patut dia ikut. Yang kedua, nak menjaga nyawa. Kerana kalau tidak ada nyawa, bagaimana nak tegaknya agama, bagaimana nak berlakunya ujian Allah Ta'ala tadi. Yang ketiga, nak menjaga keturunan dan maruah. Kerana ini yang akan menjaga nyawa. Kan? Keturunan. Bagaimana manusia nak berkembang biak dengan cara yang sahih, dengan cara yang betul. Supaya manusia itu terpelihara, terjaga. Dan yang keempat, menjaga akal. So, kita sebut tadi, pertama menjaga agama, nyawa, keturunan, akal. Kerana akal itulah yang membezakan manusia dengan haiwan. Kalau akal manusia sudah rosak, perangai manusia akan lebih teruk daripada binatang. Dan yang kelimanya menjaga harta. Kerana harta adalah qiwam, adalah yang akan membantu manusia untuk hidup, makan, minum, pakaiannya. Maka dia kena cari dengan jalan yang betul, dengan jalan yang halal. Maka kalau kita faham agama diturunkan oleh Allah Ta'ala untuk menjaga 5 darurat ini sebagai elemen yang paling penting, dan ada lagi banyak lagi benda lain selain daripada yang 5 ini, kita akan nampak bahawa agama ini tidak terhad kepada konsep spiritual. Agama tidak terhad kepada apa yang disebut sebagai teori. Dia adalah agama teori dan praktikal. So Islam, dia ada hukum hakam di dalam dunia ini. Tindak tanduk manusia, dia kawal, dia kontrol. Supaya kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah perlawanannya konsep Islam dengan prinsip ajaran liberal yang nak membebaskan manusia sebebas-bebasnya daripada daripada belenggu ubudiyah, belenggu perhambaan. Dia kata belenggu lah, tapi bagi kita perhambaan ni adalah kemuliaan, mafkharah. Ini adalah keistimewaan yang Allah anugerahkan kepada kita untuk kita memilih menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan lebih teruk liberal bila dia nak bebaskan manusia daripada perhambaan diri kepada Allah, dia ikat dan dia tambat manusia dengan perhambaan kepada syahwat. Nas'alullah al-afiyah. Tayyib. Jadi itu mukaddimah berkaitan dengan iman, konsep iman. Jadi kita dah tahu bahawa iman itu
terdiri daripada ucapan, perkataan dan amalan. Maka demikianlah juga nawaqidul Islam ini berlaku dengan 3 cara, iaitu sama ada dengan i'tiqad atau dengan ucapan atau dengan perbuatan. Dan kita akan lihat kesemuanya ini nanti dalam kitab kita ini insya-Allah. Dan Musannif rahimahullah memulakan kitabnya dengan dia kata Bismillahirrahmanirrahim. I'lam. Dia kata apa? I'lam anna a'zama nawaqidil islami 10. I'lam anna a'zama nawaqidil islami 10. Ketahuilah olehmu bahawasanya pembatal Islam yang paling besar ada 10 perkara. So Musannif rahimahullahu ta'ala bukan nak bincang dalam kitab ini kesemua perkara yang membatalkan Islam. Ada banyak lagi. Tetapi ini 10 yang paling utama. Yang banyak disebut oleh para fuqaha dalam kitab-kitab fiqh mereka tidak lari daripada 10 perkara ini. Dan daripada 10 perkara ini, kebiasaannya fuqaha akan perincikan. Akan datangkan contoh-contoh bagi setiap perkara ini. So macam mana kita akan lalui kitab ini nanti insya-Allah. Kita akan laluinya dengan kita melihat satu persatu dan kita akan detailkan, kita akan perincikan setiap satu daripada 10 perkara ini berdasarkan apa yang telah dihuraikan oleh para fuqaha, terutamanya fuqaha Syafi'iyah radhiyallahu anhum berkenaan masalah ini. Dan kita akan lihat juga realiti masyarakat. Apakah perkara-perkara yang memang berlaku dalam masyarakat hari ini yang termasuk dalam salah satu daripada 10 perkara ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memudahkan pengajian kita bagi kelas yang akan datang insya-Allah. So berbaki kita akan bincangkan bahawa kufur itu apakah jenis-jenisnya, bagaimana ia berlaku. Kemudian kita akan masuk kepada perbincangan nawaqidul Islam biiznillah taala. Kita akan jawab soalan sekarang insya-Allah. Kita akan tengok soalan-soalan yang ada. Berkenaan dengan perjanjian tadi, dia bukanlah satu perjanjian tapi mengambil saksi. Ini Allah Ta'ala akhdhul mithaq, mengikat satu kontrak yang kukuh dengan Allah sebelum kita dilahirkan. Dan ulama salaf dalam riwayat dalam hadis menyatakan bahawa ia berlaku ketika manusia dalam sulbi Adam alaihissalam. Allah Ta'ala mengeluarkan kita daripada sulbi Adam alaihissalam, kemudian ditaburkan oleh Allah Ta'ala ke dalam tangannya seperti semut-semut yang halus. Kemudian Allah Ta'ala tanya kita dan kita semua bersaksi dan mengakui bahawa Allah adalah Tuhan kita. So ini berlaku pada kita belum lagi lahir ke dunia ini. Dia berlaku dalam sulbi Adam alaihissalam. Ini sebenarnya datang dalam hadis yang banyak, hadis-hadis yang sahih. Dan ini boleh dirujuk dalam tafsir-tafsir yang muktabar, tafsir Ibn Kathir dan lain-lain pada ayat yang kita sebut dalam ayat dalam surah Al-A'raf. Nah, iblis ini asalnya tinggal di dunia bersama setan-setan lain, tapi telah datang riwayat begitu bahawa sebahagian riwayat menyebutkan wallahu alam, dia bukanlah riwayat yang kita kata riwayat yang muktamad dari segi keimanan, cuma di datang riwayat menyatakan iblis daripada jin, dan jin asalnya telah menduduki permukaan bumi. Kemudian mereka telah melakukan kerosakan dan fasad, maka Allah Ta'ala telah menghantar malaikat untuk menghambat jin ini ke laut, ke air. Menghambat jin ini ke laut ataupun ke air. Dan iblis dikatakan dibawa naik ke langit oleh malaikat untuk tinggal dengan malaikat dan beribadat di sana. So iblis adalah daripada kalangan jin. Seperti mana kata Allah dalam surah Al-Kahfi, kana minal jinni, adalah dia daripada kalangan jin. Dan jin diciptakan sebelum manusia. Dan mereka juga adalah dua makhluk yang Allah ciptakan untuk memilih jalan ubudiyah. Sebab itulah iman dan Islam dan kufur hanya berlaku dalam kalangan jin dan manusia. Jadi iblis daripada kalangan jin. Bukan semua jin setan, tapi setan daripada kalangan jin. Dan ada juga setan daripada kalangan manusia.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Melakukan dosa yang dilaknat oleh Allah. Apakah dia boleh bertaubat? Taubat menghapuskan semua dosa. Tidak ada dosa yang tidak boleh dihapuskan oleh taubat. Taubat boleh menghapuskan semua dosa. Termasuklah syirik. Termasuklah syirik. Kalau dia bertaubat, maka diterima. Sebab itulah orang kafir, kalau masuk Islam, al-Islamu yajubbu ma qablah. Islam akan menghapuskan amalan-amalan buruk yang dia lakukan sebelumnya. Dan amalan baik yang dia buat semasa dia kafir akan dapat pahala bila dia masuk Islam. Nabi kata kepada Hakim ibn Hizam radhiyallahu an, aslamta ala ma aslafta minal khair. Engkau masuk Islam, kau bawa bersama engkau segala kebaikan yang kau buat di jahiliah dulu. So itu adalah Islam. Jadi kalau dia bertaubat, dia beristighfar, dia mohon ampun, dia menyesal, dia tinggal perbuatan dosa tersebut, maka Allah Ta'ala sentiasa menerima ampun dan permohonan maaf daripada hambanya selagi mana nyawanya tidak sampai ke ghargharah. Selagi nyawa tidak berada di halqum untuk mati, pintu taubat sentiasa terbuka. Dan masih jahil telah mengikut orang yang berubat, di mana hadiah ayam telah dilepaskan untuk jin. Telah tahu dan mau taubat. Ada kata, ya, taubat diterima. Taubat diterima dan wajib bertaubat. Wajib bertaubat. Bila kita dah buat perkara tersebut, kita telah buat benda syirik atau apa saja, maka hukumnya kita wajib bertaubat dengan kita mengucap dua kalimah syahadah, memperbaharui Islam kita, dan kita berazam untuk tidak melakukan perkara itu lagi dan menyesal atas perbuatan tersebut. Maksud ayat itu tadi yang kita sebut tadi, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib, ayat ini turun berkenaan dengan orang Yahudi yang enggan menghadapkan wajah mereka ke Kaabah bila disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. So Allah Taala bagi tahu iman itu bukan diukur dengan kamu menghadap ke timur atau barat, tetapi ke arah mana yang Allah suruh. Itu maksudnya. Engkau beriman dengan Allah, yakni engkau taat perintah Allah. Kalau Allah suruh hadap Kaabah, Kaabah lah. Jadi kita wajib menghadapkan solat kita ke Kaabah. Tidak boleh menghadap ke Baitul Maqdis. Walaupun dulu Baitul Maqdis itu kiblat. Tetapi sesiapa yang solat pada sekarang ini menghadap Baitul Maqdis, solatnya tidak sah, tidak valid lagi. Kerana sekarang perintah yang berlaku, yang berkuat kuasa ialah menghadap ke Kaabah. Adakah nawaqis al-iman membawa kepada nawaqid al-iman? Ya, sebahagiannya. Al-ma'asi baridul kufr. Maksiat adalah pos penghantar kepada kufur. Ada dosa-dosa yang boleh, kalau ada orang bergelumah dengan dosa banyak sangat, dia boleh menyebabkan orang itu terjebak ke dalam kekufuran. Sebab itu kita wajib bertaubat segera. Amal dari usul iman atau furu' iman? Tak. Amal dan i'tiqad ada usul, ada furu'. Kita sebut tadi iman ada qaulun wa amal. Kemudian iman yang terdiri daripada qaulun wa amal itu ada usul dan ada furu'. Adalah salah kita mengkhususkan amal sebagai furu' atau usul. Kesilapan setengah orang ialah dia kata Islam ada, iman ada qaulun wa amal, ucapan dan amalan. Dan ucapan dan iman terdiri daripada usul dan furu'. Kemudian dia kata usul ialah akidah, cabang ialah amalan. Ini adalah totally salah. Bahkan ada perkara yang daripada akidah bersifat furu', cabang. Bukan semua akidah usul. Dan ada benda daripada amalan adalah usul. Seperti salat. Tinggal salat, kafir. Tapi ada benda akidah yang kalau kita jahil, kita tak tahu, tidak jadi kafir. Kan? Bukan semua benda akidah wajib diketahui secara fardu ain. Ada yang wajib diketahui secara fardu kifayah. Ada yang sunat saja tahu. Jadi, kita tak boleh khususkan akidah, usul, amal, cabang. Salah. Kita kata iman adalah qaulun wa amal. Qaulun wa amal ini terbahagi kepada usul dan furu'. Kalau siapa yang rujuk balik video pemantapan akidah kita tahun 2015-2016 dulu, dia akan tengok yang ada lukis dekat
whiteboard dulu tu. Macam mana konsep dia? Semoga lebih terang dan nampak. Ada kata Allah tidak adil kerana mengadakan saksi itu semasa kita tidak sedar. Itu bohonglah, kita sedar. Sebab tu Tuhan kata antaqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Siapa yang tak sedar? Semua sedar. Tak. Kita iman adalah fitrah. Kewujudan Tuhan adalah fitrah. Semua orang tahu Tuhan itu wujud. Dan semua orang tahu Tuhan itu Esa. Cuma nak sembah Tuhan. Ada yang tak mau sembah Tuhan, ada yang nak sembah banyak Tuhan, itu je. Tapi dari segi Allah itu wujud, Allah itu satu-satunya Tuhan yang mencipta alam, tidak ada khilaf di kalangan manusia. Semua orang tahu. Darwin pun bila dia kata alam ini datang daripada satu common ancestor itu satu saja, tak banyak. Dia tak boleh bahagi Tuhan itu banyak. Kok mana pun lah kali, asal alam ini datang daripada satu. Ini semua orang percaya. Kan? So kalau dia kata dia tak sedar, bohong lah. Semua orang sedar. Itu dia cakap dengan lisan dia saja. Dan sebab itulah Allah Ta'ala hantar Rasul. Cuma kita lupa. Bukan tak sedar, terlupa. Atau terleka, atau terlalai. Maka diutuskan Rasul sebagai innama anta muzakkir lasta alaihim bimusaitir. Sesungguhnya engkau wahai Rasul adalah yang memberi ingatan. Memberi ingatan apa? Ingat janji tadilah. Nak peringat balik janji tersebut. So Rasul sudah datang untuk memperingatkan. Maka dengan diutusnya Rasul, qamatil hujjah. Tertegaklah hujjah. Dan tidak ada lagi alasan. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu nabiyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.